A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah. Bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, pada pagi ini kita dapat bersama-sama lagi dalam sesi tafsir tadabbur harian. Alhamdulillah, hari ini kita akan bersama-sama di muka surat yang ke-44 insya-Allah, dan kita akan bersama-sama pada pagi ini di ayat yang ke-260 sehingga ayat 264 daripada surah Al-Baqarah. Hari ini daripada Masjid Al-Muhtadi Billah di Kampung Tamoy, Bandar Seri Begawan. InsyaAllah saya akan bersama-sama dengan saudara-saudara, saudara-saudari semua yang hadir pada pagi ini, yang bersama-sama dan juga yang tidak bersama mungkin pada pagi ini, tapi bersama-sama selepas daripada ini. Allah, kita akan melihat apakah yang Allah Subhanahu wa taala akan beritahu kepada kita pada pagi ini dalam muka surat ini. Muka surat kita insya-Allah hari ini 44 insya-Allah, kepada semua sahabat-sahabat yang berada di luar sana, yang ada di rumah, yang ada di mana-mana, harapnya dapat bermuka mashaf jika keadaan memudahkan sesuai untuk berbuat demikian. Kepada mereka yang berada di dalam kereta, dalam kenderaan yang tak sesuai, insya-Allah selepas daripada ini mungkin boleh lagi ambil masa untuk bersama-sama dalam sesi kita. InsyaAllah hari ini kita akan lihat beberapa perkara. Yang pertama sekali ialah tentang sambungan daripada cerita apa kita telah ceritakan sebelum daripada ini, iaitu Allah Subhanahu wa taala ceritakan tentang hidup dan mati. Iaitu Allah Taala bawakan kepada kita 2-3 kisah. Yang pertama, kisah mereka yang tetap kufur juga, yang berdebat dengan Nabi Ibrahim AS, iaitu Namrud ataupun Numruz. Yang keduanya ialah kisah Uzair, yang berjalan dan melihat bangunan semua dah tak ada, orang tak ada, bangunan runtuh semua, dan kemudian dia bertanya berfikir bagaimanakah Allah Subhanahu wa taala akan mengembalikan semula keadaan ini. Dan yang ketiga insya-Allah yang hari ini yang kita lihat, iaitu kisah Nabi Ibrahim alaihissalam dengan burung. Itu yang pertama. Yang keduanya dalam kandungan hari ini ialah Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan dia akan mendapat balasan yang masya-Allah, yang sangat-sangat hebat, yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka-mereka ini, dengan gandaan yang sangat-sangat besar daripada Allah Subhanahu wa taala kepada mereka yang menginfakkan harta di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, insya-Allah dalam muka surat ini, iaitu Allah Subhanahu wa taala sebutkan tentang masalah mereka yang membelanjakan harta di jalan Allah Subhanahu wa taala, tetapi diiringi dengan suatu yang menyakitkan, dengan mengungkit-ungkit dan sebagainya. Jadi perkara-perkara itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ianya adalah menjadi satu perkara yang merupakan dosa besar. Disebabkan dia membuat satu perkara yang baik, tetapi dia telah melakukan satu dosa besar pula. Iaitu dengan apa? Iaitu dengan al-manna wal azza. Al-mannu wal azza, minta maaf, al-man wal azza. Jadi insya-Allah kita akan tengok insya-Allah itulah beberapa perkara yang Allah SWT akan ceritakan insya-Allah kepada kita dalam muka surat ini. Kita lihat dengan detail insya-Allah setiap daripada ayat-ayat ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala Ibrahimu rabbi arini kaifa tuhyil mauta qala awalam tu'min qala bala walakin liyatma'inna qalbi qala fakhudh arba'atan minat tayr fasurhunna ilaik summa ij'al 'ala kulli jabalin minhunna juz'a summa da'uhunna bi'atinaka sa'ya wallahu wa'lam annallaha azizun hakim. Sadaqallahul azim. Jadi kita lihat yang pertama, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan perkataan wa'iz. Wa'iz ni iaitu dan ingatlah ketika, kalau dalam terjemahannya iaitu ingatlah ketika. Iaitu Allah Subhanahu wa taala meminta kepada kita semua supaya kita berfikirkan dan melihat dan ingat kembalikan apa yang berlaku kepada seorang nabi, iaitu Nabi Ibrahim. Ketika Nabi Ibrahim ni dia berkata kepada Allah, dia bercakap dengan Allah Subhanahu wa taala, dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tak sebutkan bila perkara ni dan sebagainya kan. Tetapi yang pentingnya kita lihat kisah Nabi Ibrahim ni kisah yang panjang. Kisah hijrahnya daripada Iraknya, kemudian pergi Harran, kemudian pergi ke Palestin, kemudian pergi kepada Mesir, kemudian Palestin, kemudian pergi lagi ke Mekah, tinggalkan anaknya dan sebagainya. Jadi ceritanya panjang. Kisah Nabi Ibrahim alaihissalam, Abul Anbiya. Jadi dinamakan dia sebagai Abul Anbiya kerana daripada keturunannya lah lahirnya nabi-nabi yang sangat ramai.
Allah Subhanahu Wa Taala cerita sini tentang Nabi Ibrahim ni. Sekali Nabi Ibrahim tu dia berkata kepada Allah, dia bercakap kepada Allah, ya Allah, dia kata, Rabbi, wahai Tuhanku, arini, tunjukkanlah aku kaifa tuhyil mauta, bagaimana engkau menghidupkan yang mati. Jadi dalam kisah ni, perkataan yang digunakan arini tu tunjukkan kepada aku, ya Allah. Bukan ertinya sini ialah Nabi Ibrahim ni tidak yakin. Allah Subhanahu Wa Taala bertanya selepas daripada tu, qala awalam tu'min, ya Ibrahim, kau tak beriman kah? Jadi pertanyaan Allah ni bukan Allah tak tahu, tetapi Allah Subhanahu Wa Taala nak membangkitkan kepada kita bahawa kadang-kadang nak menjadikan isu perkara ni, iaitu apa kan? Nak ceritakan bahawa sebenarnya bukan Nabi Ibrahim tu tak beriman. Jadi kalau orang tanya macam tu, bila Nabi Ibrahim bertanya tu kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bagaimana kau hidupkan yang mati, ya Allah? Itu bukan nak tanya tentang nama dia Al-Iman, nama dia ialah tentang keyakinan, tentang Al-Qudrah. Allah Ta'ala ni mampu ke tak mampu, tak. Bukan tanya soalan tu. Masalah dia nak tanya ialah tentang Al-Kaifiyah. Kata. Kaifiyah ni bagaimana? Ya? Bagaimana? Nak tahu kan bagaimana? Dia yakin Allah Ta'ala mampu. Tetapi dia nak tanya bagaimana Allah Ta'ala akan hidupkan benda ni. Cara dia kan. Bentuk dia macam mana hidupnya. Jadi Allah Subhanahu Wa Ta'ala pun bertanya kepada dia, iaitu qala awalam tu'min, wahai Ibrahim, kau tak beriman kah? Situ kan. Jadi persoalan tu, ini nama dia, kita ada dua perkara dalam al-yakin ini. Kita ada ilmu yakin, kita ada yang keduanya adalah hakul yakin. Minta maaf ya. Hakul yakin, kemudian ada ainul yakin. Kita ada hakul yakin, kita ada ainul yakin, kita ada ilmu yakin. Ilmu yakin ni yang pertama itu tahu. Kita tahu kan. Tahu, kita yakin melalui pengetahuan. Tapi tingkat yang lebih tinggi lagi, ainul yakin, iaitu apabila kita, nama dia mu'ayanah, kita lihat sendiri perkara tu. Jadi bila kita lihat sendiri, kita lebih yakin. Yang ketiganya ialah bila kita hakul yakin ni, ialah bila kita masuk sendiri. Macam kita kata, orang ceritalah kan, buah limau, katakan buah limau tu best, manis. Itu nama dia ilmu yakin. Kemudian kita tengok sendiri orang makan, manis macam relax je, tak ada masalah kan, tak adalah macam tak adalah kan masa-masa macam tu kan. Maknanya begitu, kita tengok ainul yakin. Tapi bila kita rasa sendiri buah tu kan, limau tu, itu nama dia hakul yakin. Jadi Nabi Ibrahim ni, dia sekarang nombor satu dah settle. Dia mana tu iman dah settle lah. Tapi cuma dia nak minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, nama dia al-mu'ayanah. Nak melihat ainul yakin. Sebab itulah dia kata arini, tunjukkanlah pada aku. Jadi arini tu nama dia ialah imanul qalbi. Kita nampak ainul ni, melihat dengan apa? Melihat dengan mata dan juga melihat dengan hati. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala sini qala bala. Allah Taala kata, Nabi Ibrahim kata bala. Bala ni yes. Yes tu makna apa? Dia ada beza dalam bahasa Arab ni, bala dengan na'am. Jaga-jaga sikit ni. Kadang-kadang terjemahan Melayu ni yes semua kan, ya. Kamu tak beriman ke? Jawapan Nabi Ibrahim, ya. Ya tu apa? Tak beriman? Bukan. Maksud bala tu ialah tak. Maksudnya aku beriman. Walakin Nabi Ibrahim kata lihat ma'inna qalbi, untuk menitminankan, untuk menenangkan, supaya persoalan tu tak ada lagi. Qalbi, itu nama dia al-intiqal. Ulama kata daripada ilmil yakin ila ainil yakin, berpindah daripada hanya yakin dengan ilmu kepada yakin yang kita sebutkan sebentar tadi. Qala, jadi Allah Subhanahu Wa Taala pun berkatalah kepada Nabi Ibrahim ni, fakhuz arba'atan minat tayri, ambillah 4 jenis burung. Burung apa? Adalah ulama-ulama kata Allah Taala tak sebutkan burung apa di sini. Tapi ada dalam tafsir dia kata ada 4 jenis burung. Burung merak, burung helang, burung gagak dan juga ayam. Dia ambil 4 tu. Kemudian Allah Taala kata kita tak apa tak penting kita ni kan itu burung apa kan, tetapi ulama tafsir sebut, jadi saya pun sebutlah kan. Jadi minat tayri, daripada burung, fasurhunna. Allah kata fasurhunna, artinya ialah sur ni daripada soro. Soro ni ada beberapa makna dalam bahasa Arab. Nama dia dalam bahasa Arab ni nama ishtirak. Ishtirak ni ialah satu perkataan yang mempunyai banyak makna. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala berkata kepada Nabi Ibrahim, fasurhunna, keempat-empat tu kamu sur. Sur tu jadi artinya apa? Soro ni artinya potong. Soro juga maknanya imalah. Imalah tu makna cenderungkan, bawa kepada kau, letakkan depan kau. Jadi apabila Allah Ta'ala berkata fasurhunna, artinya ialah apa? Kau ambil burung tu, 4 tu, kau letakkan depan kau, kemudian kau potong. Itu maksud surhunna. Kau ambil buat macam tu, potong. Jadi Nabi Ibrahim pun buatlah. Dia potong tu,
maknanya dihancurkan habis-habis dengan bulunya, dengan tulangnya, dengan makna kita kata cincang habis-habis lah kan. Kecuali kepala dia pegang. Jadi ulama tafsir sebut kepala tu dipegang oleh Nabi Ibrahim. Kemudian Allah Ta'ala kata apa? Summa ja'al ala kulli jabalin minhunna juz'a. Letakkan pada setiap bukit ni. Daripada satu juzuk daripada daging-daging yang dah hancur, yang dicampur, yang digaul tadi tu. Jadi dah disur tadi tu. Yang disurkan tadi tu, dicampur, diletakkan pada bukit. Dikatakan oleh Ibnu Abbas, dia kata, bukit situ ada 7 bukit. Diletakkan pada 7 bukit. Maknanya 7 kemuncak. Bukanlah kemuncak kita kata, bukit yang tinggi. Tak kan? Tak tahulah itu, kita tak tahu kan. Tapi Allah Ta'ala sebut Jabal. Jadi sebab Jabal ni dalam bahasa Arab ni, maknanya kadang-kadang rendah pun bukit juga. Seperti As-Safa wal Marwah itu pun dipanggil macam bukit juga. Bagi orang Arab bagi dalam bahasa Arab tapi kita tak penting sini. Tapi Allah SWT kata letakkan pada. Jadi letakkan kata Ibn Abbas pada 7. Maknanya dipecahkan kepada 7 kumpulan, jadi letakkan daging-daging yang bercampur tadi itu. Kemudian summa da'uhunna. Allah Ta'ala kata kemudian wahai Ibrahim, kau panggil. Kau pegang kepala tadi itu kan. Yang kita sebut oleh ulama tafsir kata tadi kan, dia pegang kepala tu. Jadi udhunna, hai burung mau semua datang. Gitulah lebih kurang kan. Ya'ti naka sa'ya. Tiba-tiba berlarianlah dengan cepat. Sa'ya tu maksudnya berlari dengan cepat, datang dengan cepat. Daging-daging tu berhamburan datang, kemudian mencari kepala masing-masing lah. Gitu maknanya burung datang sini, daging datang sini, datang sini, datang sini. Akhirnya menjadi burung kembali. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala tunjukkan kepada Nabi Ibrahim tu. Kita janganlah pula nak minta kan. Kita cukuplah kan apa yang Allah Taala cerita kepada Nabi Ibrahim tu, yakinlah kita kan. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala kata, wa'lam annallaha azizun hakim. Ketahuilah Allah Ta'ala itu Maha Aziz. Aziz artinya sangat power, sangat kuasa, sangat boleh buat apa yang dia nak, tak boleh orang boleh halang. Azizun Hakimun, dengan penuh hikmahnya kan. Ada hikmah semua benda Allah Ta'ala buat. Kalau buat macam ni semua tu ada hikmahnya. Jadi kita hanya yakin. Kita yakin kepada kekuasaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu ayat 260. Kita tengok pula ayat 261 insya-Allah. Allah sebut sekarang ni cerita tentang, Allah Ta'ala sebutkan tentang pahala yang Allah Ta'ala berikan kepada orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala ni maknanya macam-macam. Boleh jadi kan tak? Tetapi yang paling power, yang paling tingginya kita katakan ialah iaitu menginfakkan harta untuk meninggikan, menegakkan kalimah Allah. Dia ada. Kita menginfakkan harta untuk meninggikan agama Allah. Seperti untuk dakwah, untuk jihad, untuk dan sebagainya. Ada harta untuk membantu orang miskin. Jadi membantu orang miskin ni pun adalah satu kebaikan sebenarnya kan. Membantu keluarga kita, sebagaimana kita sebut dalam ayat-ayat sebelum daripada ni. Tetapi yang paling tinggi sekali ialah harta ni apabila kita infakkan di jalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dengan cara memberikan kepada orang-orang yang nak meninggikan kalimah Allah. Tak kiralah melalui peperangan ke, melalui usaha-usaha yang lain ke. Semua tu adalah usaha-usaha untuk meninggikan kalimah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi kita infakkan harta kita di situ. Maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebutkan sini. Apakah balasan yang dia orang akan dapat. Allah Ta'ala sebut, masalul lazina yunfikuna amwalahum fi sabilillah. Perumpamaan. Orang-orang yang menginfakkan harta mereka ni di jalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala adalah perumpamaannya Allah Ta'ala umpamakan kamasali habbah. Sebagaimana satu biji benih. Habbatin ambatat, dari satu biji tu, biji beras lah, kita kata gandum ke apa sajalah kan, satu biji tu, ambatat, daripada situ lahirlah, tumbuhlah sab'a sanabil. Maknanya satu pokok dia keluar ada 7 ranting kita katakan. Dia tangkai ranting. Memang macam tu kan. Kalau beras kan, kalau padi ke kita tanam, satu biji sebenarnya dia akan tumbuhkan 7 daripada situ kan. Biasanya dia boleh 7 boleh, tapi Allah Taala sebut 7 sini, perkataan 7 kan. Kemudian daripada fi kulli sumbulatin, jadi pada setiap tangkai itu ada pula fi kulli mi'atu habbah. Setiap satu tangkai itu ada 100. 100 apa? 100 biji benih. 100 biji maknanya. Mi'atu habbah. Daripada satu dia akan keluar 7 tangkai. Pada satu tangkai ada 100. Memang kalau kita tengok macam itulah kan. Cuma ulama-ulama tafsir sini berbeza pendapat lah sikit kan. Adakah maksud dia tu 7 tu 700, exact 700, ataupun sebenarnya kata-kata ini hanyalah satu mubalarah daripada Allah Subhanahu Taala. Mubalarah ni erti apa? Iaitu ertinya kalau orang Arab memang menggunakan angka 7 Bila dia nak katakan satu benda tu adalah banyak kan.
Dia kata, kalau kita orang Melayu cakap ribu-ribu, banyak. Berapa orang datang? Adalah ribu-ribu. Ribu-ribu tu maknanya banyak. Mana kalau kita kata adalah berapa puluh. Puluh tu maknanya sikit lah. Tapi bila sebut, tapi dalam bahasa Arab, bila sebut 7, sama ada 7 ke 70 ke 700 ke 7, apa-apa 7 lah kan. Itu dalam bahasa Arab, salah satu maknanya adalah mubalarah nama dia. Mubalarah ni exaggerate, melampau. Menunjukkan banyak sangat kan. Gitu kan. Banyak sangat, sampai tak terbilang lah gitu kan. Jadi Allah Ta'ala sebutkan sini, sab'ah sanabil, ada 7 tangkai. Wallahu alam makna dia 700 betul ke ataupun 700 tu maknanya banyak-banyak sangat. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Kemudian Allah Taala kata, Allah Taala ni boleh yudha'if, dia boleh menggandakan mengikut apa yang dia nak kan. Terpulang kepada dia, dia nak gandakan banyak mana. Jadi maknanya situ dari segi makna bahasa Arabnya wallahu yudha'ifu artinya tu Allah Taala boleh menggandakan aksar wa aksar wa aksar maknanya. Sangat banyak liman yasha, kepada siapa yang dikehendaki, terpulang pada Allah. Jadi terpulang pada Allah ni bergantung kepada, kita nak kata apa, kepada niat orang tu. Kemudian niat tu adalah kata niat dia ikhlas, ada orang ikhlas lebih sikit, ada ikhlas banyak sikit, ada memang betul. Kadang-kadang susah kan, tak susah dia nak derma tu kan. Ada orang derma RM10 tak susah. Ada orang derma RM10 tu sangat-sangat habis kan, sebab harta dia RM11 je. Ada orang ada 5 juta kan. Jadi RM10 tak ada apa-apa. Jadi keadaan susah payah tu semua tu Allahu yudha'ifu liman yasha. Allah Taala boleh gandakan kepada sesiapa yang dikehendakinya. Wallahu wasi'un alim. Allah Taala tazyil di sini kita sebut berkali-kali kan bahawa tazyil ni erti apa? Ertinya ialah yang datang pada hujung setiap ayat tu biasanya akan Allah Taala sebutkan namanya, sifatnya. Allah Taala nak ceritakan ada kaitannya dengan apa yang Allah Taala sebut sebelum tu. Jadi wasi'un alim ertinya wasi' Allah Taala ni banyak. Dia ni luas. Luas artinya apa? Kalau diberi pun tak habis. Kalau diberi pun, dia boleh beri banyak-banyak mana pun. Sebab apa? Dia punya limpahan dia, kurniaan dia sangat-sangat luas. Wasi' jiddan. Alimun. Allah Ta'ala tahu apa? Tahu apa yang ada dalam hati manusia tu. Maknanya, siapa yang patut dapat, siapa yang patut dapat 1,000, siapa yang 2,000, 3,000, ganda dan sebagainya kan. Itu Allah Ta'ala alimun, Allah Ta'ala yang maha tahu. Jadi Allah Ta'ala banyak. Wasi' Allah Ta'ala ni maha tahu. Seterusnya ayat 262 allazina yunfikuna amwalahum fi sabilillah. Allah Ta'ala sebutkan sini beberapa ancaman, beberapa perkara-perkara yang biasanya akan terkena kepada orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah. Penyakit-penyakit lah kita katakan. Ataupun perkara-perkara Allah Ta'ala beri amaran sini, jaga-jaga orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala ni kadang-kadang ada masalah dia ni. Ada masalah ni, masalah-masalah yang semua kita mesti elakkan, jaga-jaga. Iaitu apa? Allah Ta'ala sebut sini. Orang-orang yang menginfakkan hartanya fi sabilillah summa la yutbi'una ma anfaqu mannan wala azab. Kemudian Allah Ta'ala sebut sini kan. Kemudian dia tidak yutbi'una ma anfaqu, mengikuti, makna selepas daripada dia dah infak tu, kemudian tidaklah ada selepas daripada tu mannan wala azab. Tak ada dua perkara. Yang pertamanya mannan. Allah Ta'ala kata, mannan ni apa? Mannan ni artinya ialah apa? Kalau dalam bahasa Arabnya ialah at-tahaddus bima a'ta ataupun al-tafaddul. Tafaddul ni maknanya ialah dia rasa kerana dia lah. Sebab aku berilah maka dia tu senang. Kalau aku tak beri, dia entah apa-apa jadi entah. Itu man. Iaitu mengatakan, bercakap satu-satu benda sehingga menyebabkan orang-orang yang dapat harta tu, yang menerima tu dia akan rasa sakit maknanya. Menyakitkan hati kepada ni. Kalau kita sebut ungkit ke apa ke. Jadi bilakah ni? Adakah selepas daripada itu direct ataupun lambat? Maknanya adakah kalau setahun macam mana? Dia dah beri dah setahun, tahun lepas dia beri kan. Tahun ni barulah dia sebutkan dah. Dia tu akulah beri kan. Kalau aku tak beri, entah nak makan apa tak tahu dia tu. Nasib baik aku beri sebenarnya. Hari tu aku yang beri tu. Maknanya setahun ataupun 2 tahun, 10 tahun. Boleh tak macam tu? Jadi ulama' kata sini, ialah perkataan summa sini. Summa tu ertinya ialah mungkin setahun, mungkin 10 tahun, mungkin tak kira lah berapa puluh tahun kan. Bila ada mannan tu datang selepas daripada walaupun berapa lama pun, maka dia akan membatalkan pahala tu. Maknanya bukan immediately after, maknanya kan. Tapi mungkin lambat pun dia akan menghapuskan pahala. Kita dah buat kebaikan tu setahun lepas. Kita dah buat 10 tahun lepas. Tapi sekarang ni kita tiba-tiba kita ungkit-ungkitkan. Maka pahala yang kita buat pada 10 tahun lepas tu akan hilang. Itu ulama' kata. Sebab itulah Allah Ta'ala sebutkan perkataan summa sini. Summa la yutbi'una ma anfaqu mannan wala azab. Nabi SAW dalam satu hadis ni, Nabi sebutkan salah satun.
la yukallimuhumullahu yaumal qiyamah wa la yanzuru ilaihim wa la yuzakkihim. Allah Ta'ala kata, walahum azabun alim. Allah Ta'ala 3 jenis manusia yang mana Allah Subhanahu Wa Ta'ala pada hari kiamat ni tak tengok mereka, tak bercakap dengan mereka, tak akan recommend mereka apa dia. Dan mereka ni, bagi mereka ni azab yang pedih. Iaitu apa? Salah satu daripada 3 yang Nabi SAW sebut ni, iaitu apa? Al-Mannan bima a'ta. Iaitu orang yang mengungkit-ungkitkan apa yang diberi. Maknanya dia dah beri tapi dia ungkit-ungkitkan. Jadi maknanya ungkit tu kan kepada orang yang memberi sehingga menyakitkan hati orang yang menerima tu adalah merupakan satu, ulama kata, minal kabair, termasuk dalam dosa besar. Jadi dah lah kita ni, kita beri sedekah nak dapat pahala, kita infak nak dapat pahala, tiba-tiba bukan dapat pahala, bukannya tak dapat pahala, tapi dapat dosa besar lagi, iaitu sebab ada mana. Jadi jaga-jaga sahabat-sahabat semua, bila kita menginfak ni sangat-sangat bagus, sangat-sangat perlu, bahkan kadang-kadang wajib, tetapi kadang-kadang pahala tak dapat, bahkan dapat dosa lagi. Sebab apa? Sebab ada manna. Yang kedua ni azza. Azza ni iaitu menyakitkan orang yang kita beri tu. Jadi kalau kita tu, iaitu dengan apa ni yang disebutkan oleh ulama, azza ni iaitu zikrul manna wassab, iaitu dengan mencela, dengan mengatakan, menyakitkan hati orang tu pula. Yang tadi tu mengungkit-ungkit, menyebut-nyebut. Sekarang ni kita pula menyakitkan hati dia. Jadi dua-dua tu adalah merupakan dosa besar, merupakan perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang akan membatalkan pahala infak yang kita buat. Lahum, Allah Taala kata, lahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Dalam ayat ni sebenarnya ialah Allah Subhanahu Wa Taala puji. Puji apa? Kalau tak ada benda tu, kemudian kalau tak ada dua tu, al-manna wal adza, kemudian kita infakkan di jalan Allah, maka Allah Subhanahu Wa Taala kata bagi mereka tu akan dapat pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala dan tidak akan takut di atas dunia ni, tidak akan takut apa yang akan berlaku, walahum yahzanun, dan mereka ni tak ada perasaan menyesal. Dua perkara tu yang sentiasa Allah Ta'ala sebut di mana-mana kan, banyak tempat dalam ayat Quran ni Allah Ta'ala sebut pahala, balasan, iaitu Allah Ta'ala nak berikan kepada orang yang beriman ni, iaitu apa? Tidak takut dan juga tidak sedih di atas apa yang berlaku. Jadi setengah ulama kata maksud sedih tu, ia sedih di akhirat akan tak menyesal lagi apa yang telah mereka lakukan di atas dunia, dan ada yang kata bahawa benda itu adalah di dunia, itu adalah semua itu adalah secara umumnya kita kata ialah orang balasan Allah Taala nak beri kepada orang-orang yang beriman. Seterusnya Allah Subhanahu Taala cerita pula iaitu ayat 263 263 Allah Taala kata qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairum min shadaqatin yatba'uha adza wallahu ghaniyyun halim. Allah Taala sebut sini ialah tadi tu kalau orang tu infak. Sekarang ni kalau orang tak infak pula macam mana? Kita minta bantuan daripada dia tapi dia tak infak. Ataupun orang datang minta kepada dia, dia tak infak. Macam mana? Apakah sikap kita sepatutnya? Kalau dah tak nak beri kan? Tak kira tak nak beri tu memang tak ada ke, tak nak beri tu sebab ada tapi sebab nak guna untuk perkara lain ke, tidak, ataupun memang tak nak beri ke kan? Kalau benda tu tak wajib lah kan. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala kata sini qaulun ma'rufun, perkataan yang baik. Maksud iaitu kalamun hasan, iaitu kata-kata yang baik saja kan. Iaitu bercakap baik dengan orang yang meminta, bercakap baik dengan orang-orang yang nak nak minta derma ke, nak minta sedekah ke dan sebagainya kan. Kata-kata yang baik. Dan kemudian tu maghfirah. Maghfirah sini kata-kata yang baik dan juga maghfirah. Apa maksud di sini? Maksud sini ulama kata maghfirah tu iaitu apa? Iaitu kadang-kadang orang yang meminta ni kadang-kadang ilhah dipanggil. Ilhah ni maknanya minta. Kadang-kadang sakit hati kita kan. Sakit hati orang yang kena minta kan. Jadi Allah Subhanahu Taala sebut sini kan, ilhah ni kadang-kadang menyakitkan hati, tetapi kita maghfirah. Kita memberi keampunan kepada dia. Iaitu kita ni jangan ambil hati sangat dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang ni. Jadi itu Allah Subhanahu Taala kata maghfirah. Itu maksud satu maghfirah. Kadang-kadang ada juga ulama-ulama kata iaitu apa? Maghfirah ni artinya ialah kita menutup keaiban yang ada pada orang yang meminta tu. Kadang-kadang kita tahu dia ni dahsyat, kita tahu dia ni apa benda lah, kita tahu dengan kejahatan-kejahatan dia lah sebab dia ni minta pada kita kan. Jadi tiba-tiba kita nak iklan pula, masuk paper pula tentang dia ni kan. Itu kan masuk media sosial pula kan tentang dia. Itu maknanya jangan buat macam tu. Sebab maghfirah tu artinya ialah kita tak beri, kemudian kita tutup, kita jangan bising-bising, kita jangan buat dia marah dan sebagainya. Itu adalah maghfirah, beri keampunan. Itu Allah Subhanahu Wa Taala kata lebih baik daripada sadaqatin yatba'uha adza. Lebih baik daripada kita memberi sedekah tetapi kita menyakitkan hati dia.
yatma'u azza, sedekah yang diikuti selepas daripada itu dengan menyakitkan hati dia. Wallahu ghaniyyun halim. Allah Taala kata Allah ni sangat ghani. Ghani maknanya kaya. Artinya apa? Iaitu Allah Taala ni kan tak perlu kepada sedekah kita ni. Sedekah yang kita beri itu, apa yang kita beri itu ialah sebenarnya kepada orang yang tu, orang yang meminta tu, orang yang memohonkan. Jadi kita jangan anggap bahawa yang kita beri itu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Allah Taala tu halimun, iaitu halim. Memang biasanya dalam ulama-ulama tafsir dia akan kata halim tu maksudnya ialah itu takhirul azab, itu halim. Halim makna kalau ikut terjemahannya lemah lembut kan. Tapi kalau ikut dalam tafsir dia kata ialah apabila Allah Subhanahu Wa Taala ni lambat, maknanya tidaklah terus akan membalas dosa orang yang buat tu. Maknanya kalau ikutnya, kalau dah buat azab kena terus kan, ni tak, Allah Taala akan bagi tempoh kan, melambatkan dah. Mana tahu dia nak minta maaf ke, dia istighfar kepada Allah ke, mati dia dalam keadaan baik ke dan sebagainya. Allah Taala dia buat satu benda yang menyebabkan Allah Taala ampunkan dia. Jadi itu nama dia halim. Allah Taala ni mentakhirul azab ala murtakibil maksiyah, melambatkan, menangguhkan azab ke atas orang-orang yang melakukan maksiat walaupun mereka melakukan maksiat. Seterusnya itu halim. Ya ayyuhallazina amanu, ayat terakhir pada pagi ni. Wahai orang-orang yang beriman, la tubtilu, janganlah kamu batalkan. Batalkan sini ialah batalkan pahala. Kita nak buat baik ni, kita nak sedekah ni, kita nak infak fi sabilillah ni adalah untuk dapat pahala. Tiba-tiba kalau tak dapat pahala buat apa? Jadi Allah Taala kata jaga amaran kan. Janganlah kamu la tubtilu, jangan kamu batalkan. Batalkan, menghapuskan. Sebab apa? Sebab dia ni ialah kalau ikut asalnya bila kita beri sedekah, kita akan dapat pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita diterima. Tapi kadang-kadang dia jadi terbatal. Sebab apa? Bil manni wal azza. Sebab dua tadi lah. Jadi betul-betul lah kita ni kena belajar kan. Kena tahulah betul-betul dalam kesempatan kita yang pendek ni, kita tak sempat lah nak cerita semua kan tentang al-manu dengan detail, al-azza dengan detail kan. Jadi Allah Ta'ala jaga kat sini kan. Janganlah kamu batalkan pahala kamu. Dengan man wal azza kallazi yunfiku. Allah Ta'ala buat perumpamaan sebenarnya. Iaitu sama, kalau kita batalkan tu samalah seperti orang-orang yang yunfiku malahu ria'an nas. Iaitu yang riak, nak menunjuk kepada manusia. Jadi ini adalah orang-orang yang mana asal dia memang dah beri tu, memang masa nak beri tu memang dah nak menunjuk dah. Kita ni kadang-kadang ada masa tu mula-mula kita beri tu tak menunjuk, tapi lepas tu kita menunjuk. Itu pun jadi kadang-kadang manna, kadang azan. Jadi samalah. Allah Ta'ala kata dua-dua batal pahala, dua-dua tu tak dapat pahala kan. Rugi saja kan, harta dia rugi kan. Jadi Allah SWT sebut sini, la tubtilu kallazi yunfiku malahu ria'an nas. Kerana mereka ni ria'an nas, nak menunjuk kepada manusia, wala yu'minu billahi wal yaumil akhir. Dan kemudian dia tidak beriman dengan Allah dan hari akhirat. Tidak beriman dengan Allah dan hari akhirat, iaitu orang munafik. Orang munafik yang kata dia ni beriman, kata dia ni, tapi lepas daripada tu dia sebenarnya memberi tu, buat kebaikan tu adalah bukan kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah Ta'ala sebut sini, wala yu'minu billahi, dan dia tidak beriman dengan Allah dan hari akhirat, famasaluhu. Jadi Allah Ta'ala perumpamaan supaya kita ni nampak kan, nampak dengan mata, kita boleh nampak kan. Jadi Allah Ta'ala kata perumpamaan apa orang yang buat macam ni, orang yang buat kerja tapi tak dapat pahala ni, ataupun dapat dosa lagi ni, iaitu apa? Seperti kamasali safwanin. Safwanin ni batu yang keras yang licin Safwanin. Kemudian alaihi turab, di atas tu ada pasir. Jadi kadang-kadang kita tengok kan, kita kata ada pasir, ada pasir. Boleh tak batu di bawah tu, padahal ada pasir kat atas. Bila kita tengok pasir, kita pun tanam atas tu, tanam sesuatu. Boleh. Dia tak boleh nak tumbuh. Dia tumbuh pendek-pendek boleh tumbuh kan. Nak tanam padi atas batu tu tak boleh. Walaupun kita ada pasir atas tu kan. Jadi Allah SWT kata macam itulah. Fa asabahu wabilun. Kemudian selepas daripada tu ada pasir atas tu. Mungkin kita tak nampak batu tu kan. Oh, tak nampak batu tu, ada pasir atas tu. Ditutupi oleh pasir. Kemudian hujan yang datanglah hujan yang lebat Wabilun. Wabilun ni hujan lebat-lebat, sangat-sangat lebat Apa akan jadi? Dia kata fatarakahu solda. Selepas daripada tu, bila dah kena air hujan sangat-sangat lebat tu, maka terus dia kata hujan tu akan menghilangkan semua pasir-pasir tu, menyebabkan dia akan jadilah solda. Solda tu maknanya ialah batu tu licin, tak ada apa-apa kan, kosong. Samalah tu kan, orang menginfakkan tadi tu kan, infakkan nampak macam harta, habis harta, tiba-tiba dah datang hujan tu, habis. Hujan tadi apa? Manna, kemudian kita ada al-azza, kemudian kita ada lagi apa tu? Ria'an nas. Benda-benda tu semua samalah tu kan. Kemudian Allah Ta'ala kata
la yaqdiruna ala syai'in mimma kasabu. Dia tak akan dapat apa-apa pun daripada apa yang usaha dia. Akan dapat apa? Tak dapat apa-apa. Habis harta ada. Kan? Dia terpaksa berpisah daripada harta dia. Tapi tengok-tengok pahala pun tak dapat. Jadi buat apa? Yang orang akan kata, orang tahu nanti kan, orang pun sakit hati dengan dia dan sebagainya kan. Jadi lebih baiklah tadi kalau tak nak memberi, qaulun ma'rufun wa maghfirah. Allah Ta'ala katakan. Jadi akhirnya Allah Ta'ala sebut, wallahu la yahdil qaumal kafirin. Allah Ta'ala tidak akan memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir. Jadi setakat itulah saja sesi kita pada hari ini. Sekali lagi saya tidak lupa insyaAllah ucapkan terima kasih kepada semua yang bersama-sama dengan kita pada setiap pagi, dan kepada setiap orang yang telah bersama-sama dengan kita juga melihat recording ini. InsyaAllah moga-moga Allah SWT akan berikan pahala pada kita, memberikan Quran ini menjadi Quran ini sebagai panduan kita. Dan kita lihat bahawa kita sekarang berada di pengakhiran surah Al-Baqarah, di hujung-hujung surah Al-Baqarah, dan kita akan tengok bahawa banyak ayat-ayat ini adalah merupakan ayat-ayat yang berkaitan dengan harta, ayat yang berkaitan dengan infak, ayat berkaitan dengan ekonomi, muamalat dan sebagainya. Jadi insya-Allah kan, moga-moga Allah Taala akan pandu kita dengan Al-Quran ini. Wallahu a'lam bissawab. Jangan lupa untuk share, untuk like, untuk berikan kepada kawan-kawan link kita ni. Insya-Allah moga-moga Allah Taala jumpakan kita esok insya-Allah dalam sesi seterusnya. Wallahu a'lam bissawab. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.